Ya, Al-Fadhil Ustaz. Ya. Bila sebut tentang fiqh perubatan, ramai lagi yang mungkin masih samar-samar, tak faham apa benda perubatan itu, fahamlah. Jadi insya-Allah sebagai mukadimahnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da'i hadari dan semua penonton channel Ustaz. Ia merupakan topik yang penting fiqh perubatan ini. Kerana Al-Imam Syafi'i menyebutkan al-ilmu ilmani. Ilmu yang asal dalam kehidupan tamadun, nama pun tak hadari tamadun, alhamdulillah insya-Allah, ada dua asas penting. Ilmu fiqh lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Ilmu fiqh untuk menjaga agama kita dan ilmu perubatan untuk menjaga anggota badan kita. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan tak ada ilmu yang lebih afdal selepas ilmu syariah seperti ilmu perubatan. Kerana ilmu perubatan ini adalah satu perkara yang mana menenangkan kehidupan kita. Sebab itu ilmu perubatan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Ihya, dia menyebutkan bahawa qiwamul ummah, mekanisme kekuatan umat itu terletak kepada ilmu perubatan, ilmu engineering dan seumpama dengan dia. Maknanya apabila sebuah negara itu tidak ada pakar perubatan, dia menandakan kepada bahaya yang sebuah negara. Sebab itu bila berlakunya COVID-19 ini, kita melihat siapa yang menonjol. Bukan penonjolan itu diminta oleh pakar perubatan, tetapi tabiat menuntut sebegitu. Orang akan melihat, oh di sinilah juaranya, inilah hakikatnya. Kerana mereka ini yang disebut sebagai malaikatur rahmah. Kalau di langit kita ada malaikat rahmat, Jibril dan seumpama dengan dia. Di bumi ini ada dinamakan sebagai malaikatur rahmah, malaikat rahmat, yang sentiasa menyebarkan kasih sayang kepada semua manusia. Mereka ini dinamakan golongan perubatan. Sama ada doktor, sama ada nurse dan pembantu-pembantunya. Mereka ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membicarakan tentang pentingnya ilmu perubatan, sudah pasti terikat dengan fiqhnya. Kerana ilmu perubatan berhajat kepada guideline. Sebab dia ada halal dan adanya haram. Perubatan yang menggunakan ubat-ubatan yang haram itu mempunyai hukum tertentu. Yang mana perubatan yang membahayakan ataupun perubatan yang moden, ciptaan-ciptaan yang baru seperti genetic engineering, klon dan seumpama dengan dia, itu merupakan ledakan ilmu yang besar dalam dunia perubatan selepas berlakunya revolusi industri pada 1785. Dan ilmu perubatan kita ini tak sama dengan ilmu perubatan yang lain. Zaman dulu ni banyak kepada yang dipanggil sebagai tahmin. Tahmin banyak pada tilikan ataupun testimoni, ataupun kita katakan sebagai jampi, ataupun ubat-ubat aksyap, ramuan-ramuan. Itu zaman dahulu yang persentasenya tidak tinggi, mungkin 50%, 60%. Tradisional. Ya, tradisional. Sebab itu kita dapati para ulama menyatakan tak wajib merawat. Kita tengok Imam Nawawi menyatakan meninggal rawatan lebih baik. Sebab ubat di zaman dahulu tak sama dengan rawatan zaman sekarang. Namun rawatan sekarang ni 96%. Kalau kita makan Panadol, insya-Allah demam kita akan sembuh dengan cepat. Tapi orang masih lagi anti, ni Panadol ni bahayalah, ada dadah dan seumpamanya, kerana kejahilan terhadap ilmu perubatan itu sendiri. Sebab itu ilmu perubatan ini adalah ilmu syar'i. Sebab itu para ulama menyatakan di antara ilmu Islam adalah ilmu perubatan. Sebab itu saya tulis buku fiqh medik ataupun fiqh perubatan ini untuk menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Kerana perubatan ini dia menumpukan aspek kemanusiaan, sama ada dalam bentuk pencegahan ataupun rawatan. Pencegahan seperti vaksin dan seumpama dengan dia. Rawatan sekarang ni lah. Kita sakit, kita pergi rawat dan ia merupakan pahala yang sangat besar. Dan saya menarik dalam hadis sahih riwayat Muslim dan juga Ibnu Hibban dan kitab-kitab yang lain menyebutkan pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada seorang hamba. Dia kata, "Maridtu falam ta'udni." Aku sakit, kamu tak ziarah aku. Maka kata hamba itu, "Kaifa uttuka wa anta rabb?" Bagaimana aku boleh ziarah kamu? "Kaifa maridta wa anta rabb?" Bagaimana kamu boleh sakit, kamu adalah Tuhan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Marida 'abdi falam ta'udhu." Hamba aku sakit, kamu tak ziarah dia. "La uttahu la wajadtani 'indah." Kalau kamu ziarah dia, kamu akan dapati rahmat aku bersama dengan dia. Cuba bayangkan doktor hari-hari ziarah pesakit. Mungkin satu doktor 2,000 pasien. Betul. Satu nurse 2,000 pasien. Yang mana sekarang ni hari-hari pasien tak tahu banyak mana dia orang buat. Bekerja siang malam. Sebab itu walaupun masalah stres berlaku di kalangan doktor, tapi saya ingatkan para doktor, sebab saya terlibat dalam dunia perubatan dah hampir 10 tahun. Di hospital, ada tempat sebagai penasihat dan sebagainya.
saya dapati stres itu boleh hilang apabila mereka mendapati Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan mereka. Allah Akbar. Dipositifkan Ya, minda itu. dia mesti dipositifkan minda tersebut sebab bila mereka stres, ketahuilah Allah Ta'ala sedang menanti doa mereka. Allah Akbar. Sebab itu hidup mereka tenang kerana mereka sentiasa menyumbang dan pahala mereka sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mereka akan diberikan pahala yang mungkin dicemburi oleh para malaikat dan juga oleh kita. Ya, sebab itu ilmu perubatan, fiqh perubatan sangat penting kerana kita akan membicarakan apa tindak tanduk doktor tersebut dari sudut penjagaan aurat, dari sudut rawatan, dari sudut permission, minta izin. Sebab doktor ni ada banyak undang-undang kecuaian dan seumpama dengan dia. Dan dalam buku saya yang saya tulis, fiqh perubatan, hampir saya timbulkan 74 masalah fiqh. Sedangkan fiqh perubatan ini beratus-ratus, mungkin beribu-ribu. Di antaranya saya bincangkan masalah adab masuk bilik emergency pun saya bincangkan. Sebab ada adab dia. Ya, sebab di sana banyak penziarah-penziarah tak mematuhi adab. Orang suruh masuk 2, dia masuk 10. Orang suruh cuci tangan, dia tak cuci tangan, dia kira dia saja. Sebab dia faham dalam konteks yang begitu sempit. Apatah lagi sekarang ni COVID-19 berhajat kepada fiqh yang baru. Terhadap dunia perubatan, cara sembahyangnya, cara pengurusan jenazahnya. Begitu banyak dan saya ada tulis sikit, demi sedikit. InsyaAllah mungkin satu hari nanti ada buku yang menarik tentang fiqh perubatan ala moden. Diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah saya untuk menunjukkan bahawa semua orang sebagai patient, sebagai doktor, sebagai jururawat dan juga sebagai pentadbir mesti mengetahui fiqh perubatan supaya perubatan ini berjalan di atas landasan syariat. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana teknologi perubatan moden masa kini yang disebutkan tadi 96% tadi itu, adakah ianya bersesuaian dengan maqasid syariah? Bagaimanakah ia sesuai? Ya. Yang kemudian yang keduanya, adakah yang dimaksudkan fiqh perubatan Islam bermaksud perubatan berasaskan wahyu dan tauhid kepada Allah, manakala perubatan moden berasaskan sains semata-mata? Ya. Adakah dia ada perbezaan? Soalan memang di mana-mana saya pergi akan ditanya dibahagikan tu ya. Silakan. Okey, sebenarnya inilah dikatakan maqasid syariah ini dia adalah payung yang memayungi setiap gerakan manusia. Dan ilmu perubatan adalah sebahagian daripada ilmu yang berubah, yang bergerak, yang tidak berdiri di atas kejumudan. Dia sentiasa mencipta benda yang baru. Sebab dalam benda dunia ni, ada dua. Satu agama yang kita berhajat kepada wahyu. Satu dunia tidak berhajat kepada wahyu. Yang dia makan ulum akliyah, ilmu-ilmu kepada akli ataupun ilmu hadari. Tetapi wahyu hanya memandu mereka. So maqasid syariah memandu supaya ilmu perubatan ini sentiasa menjaga nyawa. Tidak boleh kita buat, contohnya kita ada mercy killing ataupun kita namakan euthanasia, iaitu pembunuhan rahmah. Bila kita tengok pasien tu dah tak mampu untuk hidup ataupun pasien tu sendiri dah putus asa untuk hidup, dia minta doktor suntik untuk bunuh dia. Perubatan seperti itu kita tidak iktiraf. Tidak boleh. Kerana ia dia mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjalah. Seseorang itu tidak boleh mati melainkan dengan izin Allah. Jadi apabila seseorang itu dia minta kepada doktor, dari barat hampir berbelas ribu kes. Ya, sebab mereka civil mereka secara law-nya tidak salah untuk membunuh diri. Tapi perubatan tidak, Islam tidak menerima. Maqasid syariah meletakkan penjagaan nyawa nombor satu. Betul. Hifzuddin, hifzun nafsi sebenarnya mengikut kajian yang saya buat ialah lebih utama daripada menjaga agama. Sebab agama yang dimaksudkan dalam maqasid syariah itu bukan Islam. Maksud dia agama, penjagaan agama yang dimaksudkan di dalam maqasid syariah yang dibahaskan oleh ulama ialah penjagaan syiar-syiar ibadat. Seperti sembahyang, puasa dan seumpama dengan dia. Sebab itu kita melihat semua kitab mazhab, sama ada mazhab Syafi'i yang kita baca, mazhab Hanafi yang kita baca, mazhab Hambali yang kita baca, bila bertembung di antara nyawa dengan sembahyang, dahulukan nyawa dulu. Saya bagi contoh dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Fathur Rahman, syarah kepada Tuhfatul Atfal, dia menyebutkan apabila seseorang itu tengah sembahyang, dia tengok orang tu lemas, dia boleh berhenti sembahyang dan selamatkan orang yang lemas walaupun waktu sembahyang dah habis. Sampai dia selamatkan orang tersebut, sembahyang dia terluput. Sebab sembahyang boleh qada, nyawa tak boleh qada. Betul. Di sini kita istimbatkan doktor-doktor yang mana mereka membuat satu surgery, misalnya mungkin neuro 12 jam, dia tengah buat pembedahan masuk waktu sembahyang. Sekiranya dia meninggalkan pasien akan meninggal. Dia boleh teruskan surgery tersebut dan dia qada sembahyang pada waktu yang akan datang. Kerana nyawa tak boleh diqada. Dia pergi tidak kembali. Tapi sembahyang boleh qada. Tapi satu-satunya sahaja yang boleh tinggal sembahyang kerana selamatkan nyawa orang.
Baik. Yang lain tidak boleh. Sibuk berniaga ke, sibuk apa ke, sembahyang nombor 1. Tidak boleh alasan. Ini yang diharuskan oleh syariah. Di situ sebagian ulama seperti Syekh Al-Qardari dalam Fiqhul Mizan meletakkan kalau nyawa individu bertemu dengan syiar ibadat seperti begini, utamakan nyawa dahulu. Melainkan kalau sebuah negara berperang, itu memang agama lebih utama daripada nyawa. Itu kita tengok yang pentingnya maqasid syariah dalam dunia perubatan. Dan yang kedua sebenarnya memisahkan di antara fiqh perubatan Islam dan perubatan moden itu adalah satu tafriqah, satu pemisahan yang salah. Ya. Tidak betul bila kita katakan ini perubatan Islam jampi, ini perubatan moden datang daripada sains. Sebenarnya yang hakikatnya di dalam buku Syekh Qaradawi As-Sunnah Masdar li Ma'rifah wal Hadarah menyatakan inilah ilmu Islam. Rasulullah sendiri menggesa para sahabat membuat ilmu praktikal, ilmu eksperimen. Sebab itu perubatan moden dinamakan sebagai perubatan Islam. Kita sendiri yang menjenamakan sedemikian, akhirnya orang tak pergi hospital. Orang kata orang pergi jumpa ustaz-ustaz dulu. Sebenarnya perubatan Islam ini dia bukan perubatan yang bersifat tajribah ataupun eksperimen. Dia hanyalah jampi dan doa. Dan bila doa bergantung kepada kesolehan seseorang tersebut. Kalau dia soleh, doa dia makbul, Allah Ta'ala makbulkan. Sebab dia tidak ada satu guideline. Misalnya dia baca surah ni. Macam mana kita nak tahu surah ni boleh tally dengan penyakit tu? Itu persoalannya. Sebab itu tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Klinik-klinik syifa tidak berlaku. Tapi tidak salah. Cuma tidak cukup. Sebab itu saya dalam satu forum kita lakukan perubatan Islam yang didakwa perubatan Islam ataupun perubatan apa-apa tradisional. Dia bukan alternatif. Dia komplement saja. Macam mana pun kita pergi jumpa ustaz, kita jumpa mana-mana rawatan, kena juga ke hospital. Hospital itu asas. Itu asas dan utamanya. Itu adalah perubatan Islam. Sebab itu Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan perubatan. Kajian-kajian ini adalah kekuatan ummah. Dan dinamakan sebagai fardu kifayah. Sebab itu saya katakan pemisahan tersebut adalah satu kesalahan daripada kita. Tidak wujud yang di sana dikatakan perubatan Islam, ini perubatan moden. Semua adalah perubatan Islam. Tidak wujud pembahagian itu. Pembahagian Islam. Perubatan moden adalah perubatan Islam. Baik. Dan dalam Islam, dia melihat perubatan tidak berdiri di atas wahyu. Kerana wahyu menggesa kita menjadikan perubatan berdiri di atas eksperimen. Sebab itu nak buat vaksin ni, makan masa 3 tahun. Betul. Sebab dia kena buat eksperimen, kena buat kajian, uji dan seumpama dengan dia. Itu hakikat ilmu. Sebab itu Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Shaltut rahimahullah menyatakan asas perubatan kepada eksperimen. Bukan kepada wahyu. Macam kita nak buat umrah lah, bukan asas dia wahyu. Maknanya adakah kita bila kita buat umrah, kita akan tengok Quran. Tiang nak buat macam mana? Tak ada. Sebab Al-Quran dah arahkan kita tanya pakar-pakar. Fas'alu ahla dzikri. Memang dasar umumnya adalah wahyu. Tetapi kepada praktikal, bukan diambil daripada Al-Quran, tetapi diambil daripada eksperimen dan ilmu. Inilah apa dia katakan sebagai perubatan yang diinginkan oleh syariah. Itu dia. Tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz ini. Sebenarnya teringat saya kepada sejarah bagaimana ilmuwan Islam seperti mana Ibnu Sina. Betul. Yang mempelopori bagaimana... Kalau tak, mereka tak tulis buku tu. Betul. Ibnu Sina ada buku konun, berapa jilid dia tulis buku tentang medik. Jadi sia-sia kalau kita kata ini perubatan bukan Islam. Ya, betul. Subhanallah. Jadi setuju tak Ustaz kalau saya sebutkan bahawasanya segala perubatan ini adalah sebenarnya perubatan Islam? Saya namakan perubatan Islam dan semua perubatan yang mendatangkan kebaikan kepada manusia walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia. Menarik Ustaz. Satu penjelasan yang sangat hebat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah fiqh perubatan ini telah wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sebenarnya ilmu perubatan yang diamalkan oleh Rasulullah bukan daripada wahyu. Asasnya. Sebab ilmu tersebut telah dipraktikkan oleh orang jahiliyah. Kalau kita baca kitab Al-Muwafaqat oleh Al-Imam Syatibi, di sana menceritakan tentang ulum-ulum yang Nabi iktiraf. Baik. Maksud benda tu dah ada dah. Cuma Nabi tengok berdasarkan ilmu wahyu tak salah. So Nabi praktikkan macam makan madu, habatus sauda, dipanggil penggunaan alat panas. Maksudnya ketika itu Ustaz dah ada turun-temurun kaedah untuk sebagian syariat Islam seperti qasamah, sumpah terhadap menyelamatkan diri daripada dituduh membunuh. Kahwin kita pun semua daripada jahiliah. Tapi diiktiraf oleh Islam. Sebab Islam datang bukan nak buang. Islam datang nak memperbetulkan. Yang salah diperbetulkan. Itu sebenarnya apa kefahaman sebenarnya. Sebab itu kita tak ada pertemuan dengan ilmu barat yang cipta ke Cina ke Jepun ke. Sebab kita boleh alter balik. Kita boleh edit ilmu tersebut. Sebab Rasulullah datang mengedit. Sebab benda tu Habatus Sauda diamalkan oleh orang Arab dah. Memang bukan Nabi suruh Nabi datang untuk suruh makan Habatus Sauda. Nabi datang bagi hidayat. Baik. Dan benda tu diamalkan. Dan dia macam jelum, orang panggil jelum. Jelum tu maksud dia letak air
pada orang yang tengah demam tu, itu pun adalah amalan yang sudah ada. Ya. Jadi tetapi benda itu bersyarat kalau tidak memberikan kemudaratan. Sebab tu perubatan ini macam mana pun mesti diikat dengan tidak ada kemudaratan. Dan di zaman sekarang ni yang pakar tentang tidak tahu tidak ada kemudaratan adalah doktor kita. Ya. Sebab mereka ini telah mendapat satu pengetahuan ilmu berdasarkan research. Dan mereka bukan lagi dipanggil takhmin, tekaan. Dulu teka ni macam aku rasa yang ni kena jin lah. Semua rasa begitu. Tapi rasa itu tidak boleh dikemukakan dalam bentuk mahkamah, tidak boleh dikemukakan dalam bentuk dakwaan Bukan sebab fakta, ya. dia bukan fakta. Dia banyak mungkin kadang-kadang otak aja. So ini di antara benda yang kita kena faham di zaman Rasulullah telah wujud zaman perubatan dan Nabi mengiktiraf yang baik dan perubatan seperti sihir Nabi haramkan. Ya, itu dia. Sebenarnya Ustaz, kalau dilihat apa yang Ustaz maklumkan tadi, ceritakan tadi, bagaimana indahnya Islam itu. Betul. Mencantikkan segala Betul, yang sebenarnya telah wujud Ya. dan insya-Allah menyesuaikan untuk Dia kita. Islam bukan datang untuk membuang kehidupan. Bukan. Dia datang menyusun saja. Subhanallah. Itu dia fiqh perubatan yang sangat hebat dalam Islam, insya-Allah. Sebenarnya baru kita tahu perubatan itu tidak ada pengasingan antara perubatan Islam dan perubatan moden. Sebenarnya ia mencakupi Islam itu sendiri. Betul. Cumanya Ustaz, mungkin sebagai penjelasan kepada para penonton ini tentang mungkin berlaku situasi mungkin daruriyat, kemudian kita nak tahu juga tentang hajiyat dan juga tahsiniyat. Silakan Ustaz. Ya, pembahagian ini sebenarnya akademik, detail. Sebab bila kita sebut daruriyat, hajat, tahsinat ni dia ada dua pembahagian, aspek ulama usul dan ulama fiqh. Ya. Dalam pembuat dasar, kita akan membicarakan daripada aspek ulama usul yang akan membicarakan tentang daruriyat, itu benda yang sangat diperlukan. Kalau tidak ada sistem undang-undang, sistem manusia akan berlakunya kucak-kacir dan mudah diperkotak-katikkan. Itu dia punya sistem. Kemudian hajiat, benda yang perlu diadakan untuk mengeringankan beban. Ya, seperti perniagaan dan seumpama dengan dia. Dan tahsinat adalah satu pelengkap kepada daruriyat dan juga hajiat. Kalau tak ada dia nampak tak smart. Dan lebih more kepada image dan menjaga maruah insan itu sendiri. Sebab itu diharamkan makan najis dan seumpama dengan dia. Diwajibkan menutup aurat. Tetapi dalam aspek perubatan ini dia more kepada daruriyat fiqh. Itu sebab di sana ada darurah yang bererti kalau tak ambil dia akan mati ataupun merosakkan salah satu anggota badan dia, akan merosakkan buah pinggangnya ataupun dia punya jantungnya. Jadi kena ambil contohnya bahannya ada khinzir, misal contohnya bahan-bahan yang haram. Jadi bila kita fokuskan kepada perubatan, kebanyakannya difokuskan kepada yang saya bahaskan yang kedua, darurah yang bersifat menjaga nyawa ataupun menjaga keselamatan anggota badan. Dan juga hajat di sana mungkin melibatkan kos-kos yang tinggi ataupun rawatan yang cepat sembuh atau lambat sembuh. Misalnya kalau kita guna injap jantung khinzir, kanak-kanak itu boleh hidup dalam tempoh 10 tahun penggunaannya. Kalau guna lembu dalam tempoh 2 tahun. So itu hajat, maksud dia yang ni kalau kita guna ini beban sikit kos dan seumpama dengan dia. So adakah kita dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan? So itu di antara kepentingan mengetahui, dan benda ini ahli perubatan dapat faham dengan mudah saja. Kalau melibatkan nyawa dan kerosakan anggota badan, itu nama dia darurah. Okey. Kalau usul fiqh disebut daruriyat, maksud benda yang diperlukan oleh sistem. Okey, kalau darurah ni individu ataupun agensi dan seumpama dengan dia. Kalau hajah, benda itu untuk mempercepatkan sembuhan ataupun meringankan beban sisi kos dan seumpama dengan dia. Dan kalau tahsinat itu adalah dari segi fiqhnya adalah untuk mengelokkan lagi suplemen dan seumpama dengan dia. Sebab itu setiap pembahagian ini ada ahkam yang khusus, tidak boleh dicampur adukkan. Jadi ini pembahagian yang sangat penting yang dia perlu difahami oleh masyarakat supaya tidak mencampur adukkan semua level ini dalam satu level yang sama. Baik. Ya. Kenapa saya Itu cara ringkas. Kenapa saya tanya tu Ustaz? Ya. Supaya membuka peluang kepada para penonton nampakkan apa yang mungkin kita boleh diskusikan. Ya, secara ringkasnya boleh, tapi kalau nak detail kena belajar. belajar. Itu dalam panjang pula tanya Ustaz gitu ya. Ya. Mungkin ada perempuan yang kekurangan hormon estrogen. Jadi nampak macam maskulin sikit. Jadi mungkin dia perlu ambil lebih hormon estrogen. Kalau lelaki pula testosteron, Ustaz ya. Kalau nampak macam kurang kelelakiannya, ambil hormon testosteron untuk lebih nampak maskulin. Jadi adakah dibolehkan? Ya, secara kaedahnya apabila seorang perempuan yang asli
Disebabkan faktor dia banyakkan pendidikan dalam rumah. Dia terpengaruh dengan abang-abang ataupun mungkin ada faktor-faktor yang lain, pendidikan ayah itu sendiri mengeraskan dia sebagai seorang wanita. Mungkin ayah dia minat jadi tentera dan seumpama dengan dia. Jadi mungkin berlaku perubahan. Di situ menjadi kewajipan kepada ibu bapa melembutkan dia. So kalau mendapat nasihat daripada doktor untuk mengambil hormon tersebut boleh meluruskan dia semula kepada sifat asalnya, itu adalah diharuskan bahkan digalakkan. Dengan syarat ubat itu tidak mempunyai bahan-bahan yang bahaya, tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak ada bahan-bahan yang najis. Itu satu benda yang penting sebab dalam Islam kita tidak boleh melakikan perempuan dan memperempuankan lelaki. Sebab itu dalam umur 5 tahun kita kena test seorang anak itu cenderung dia ke arah mana. Contohnya kalau seorang perempuan dia cenderung kepada lelaki. Macam mana dia cenderung kepada lelaki? Bila datang orang yang handsome di rumah dia buat tak tahu je. Dia biasa saja. Selalu orang perempuan dia akan malu. Maksud bila dia malu kepada seorang lelaki itu nampak keperempuanan dia. Begitu yang lelaki bila jumpa orang perempuan cantik dia akan rasa seronok. Tiba-tiba dia tak seronok. Itu menampakkan ada masalah dan ibu bapa wajib dia melihat membentuk dan merawat sebab tidak boleh kita menjadikan perempuan itu lelaki dan lelaki itu perempuan kerana Allah Taala hanya menjadikan inna khalaqnakum min dzakar au untha. Ini sistem alam, ini dipanggil undang-undang alam yang perlu dipatuhi. Bila kita jadikan ada orang ketiga di sana dia akan merosakkan sistem alam tersebut. Tidak boleh menerima konsep dia 3 atau 4 golongan di sana. Hanya lelaki dan perempuan saja. Kalau yang ada masalah dia menjadi satu jantina yang lain perlu dirawat, wajib dirawat dan dibantu oleh masyarakat sehingga mereka menjadi insan yang lurus. Tidak ada istilah di sana ini ketentuan Tuhan, kami nak buat macam mana. Semua itu penyakit macam penyakit yang lain yang perlu dirawat ya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Adakah sebenarnya yang diutamakan dalam situasi itu ialah perubatan psikologi sebenarnya, iaitu bagaimana bimbingan dari sudut ibu dan ayah. Ya, dan rawatan psikologi sebahagian daripada rawatan syar'i yang banyak barat explore dan perlu kita mempelajarinya dan kita perlu sempurnakannya supaya kita dapat mengenal insan daripada awal lagi. Orang kata apa, you can read people like you read book. So, ini benda yang sangat penting memahami insan, tabiat supaya kita dapat menjadikan dia dapat melaksanakan risalah yang Allah Taala bagi kepada dia. Kalau dia lelaki, dia jadi perempuan, dia tak dapat melaksanakan risalah dia. Betul. Sebab lelaki dia ada risalah yang besar untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang lelaki dan perempuan ada tanggungjawab yang sangat besar. Jadi bila dia tukar dia punya sistem dia akan menyebabkan sistem alam ini menjadi bahaya. Sebab itu mereka-mereka yang ada masalah kefahaman sedemikian kebanyakan dia mereka mempunyai penyakit dalaman. Yang perlu kita hadapi, yang perlu kita settle, yang perlu kita orang kata overcome lah, selesaikan masalah ini dengan baik, dengan rawatan saintifiknya, rawatan agamanya. Sebab rawatan ini perlu dalam bentuk holistik. Ya, maksudnya ada ustaz yang bagi nasihat, ada doktor yang bagi ubat untuk mengaktifkan semula sehingga kita dapat melaksanakan maksud imarah. Sebab saya namakan memperbetulkan keadaan manusia, laki menjadi lelaki, perempuan menjadi perempuan, termasuk dalam maqasid Al-Quran yang dinamakan sebagai maqasid imarah. Ya. Baik, itu dia. Sebenarnya ilmu psikologi ini perlu kita sangat kuasai, penting, sangat penting. Ilmu psikologi sebahagian daripada ulum syar'iyah yang wajib dipelajari oleh pelbagai peringkat, pendakwahnya, cikgunya, doktornya. Sebab bila kita faham insan itu, kita mampu berbicara dengan hatinya. Maksud insan ni kita tidak perlu marah dia, kita tidak perlu menengkinya, kita perlukan bahasa yang boleh dia faham. Itu dia. Subhanallah, cantik Ustaz. Cubanya bila berbalik kepada kaedah fiqh ni Ustaz, ada soalan yang cantik daripada sahabat kita Falik dari Selangor. Ini situasi yang banyak berlaku. Katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pesakit yang menggunakan bag kolostomi? Ini yang kita sebut selalunya kantung lah di hospital. Katanya untuk menunaikan solat. Adakah dianggap sebagai menanggung najis Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i, dia disembayang dalam bentuk hormat waktu. Makna dia sebab dia boleh bawa najis, dia wajib sembahyang sebab ada khitabul wada'i, tidak masuk waktu dia kena sembahyang. Namun syarat tak mencukupi iaitu mesti bersih daripada najis. Maka dalam mazhab Syafi'i dia tetap sembahyang, cuma dia kena qada selepas dia sembuh. Namun kalau dia tak sembuh macam mana? Sebab itu kita di dalam sebagai ahli fiqh kita sentiasa bersifat ruhama'u bainahum. Di antara syarat ahli fatwa dan ahlul fuqaha, dia mesti menjadi penyayang. Mesti ada mercy, tak boleh keras. Kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, la budda an yakuna rahiman bin nas. Seorang mufti atau faqih mesti menjadi penyayang kepada manusia.
So kita ada di sana ada mazhab-mazhab seperti Imam Malik yang tidak mensyaratkan taharah dalam sembahyang atau dalam keadaan sedemikian. Maka dengan menggunakan kaedah mazhab Syafi'i, man betuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza. Siapa yang diuji dengan mazhabnya yang susah untuk kita praktik, dia boleh ikut mazhab yang lain untuk mensahkan pada sembahyang dia tersebut. Maka tidak ada masalah berdasarkan kaedah fatwa dalam mazhab Syafi'i. Orang sedemikian mengikut mazhab Maliki, sebagian mazhab Maliki qaul yang masyhur menyatakan sah. Maka ramai ulama fatwakan sedemikian. Dalam keadaan darah dia sembahyang sambil dia bawa kantung dan tidak perlu qada semula. Tapi kalau dia nak qada itu lebih aula. Sebab al-khuruj min al-khilaf mustahab. Cuma dalam keadaan ramai orang yang tinggal sembahyang, saya pergi hospital kadang-kadang satu hospital sampai 70% tak sembahyang. So dalam keadaan sedemikian, kalau kita menggalakkan mereka kepada sembahyang, lebih baik daripada kita melarikan diri daripada sembahyang. So baik mereka sembahyang walaupun keadaan najis, insya-Allah fattaqullaha mastata'tum. Takutlah Allah sekadar mana yang kamu mampu. Walaupun dalam keadaan sakit. Ya, ini kita tidak namakan sebagai fatwa, ini sebagai namakan sebagai halun fiqhi, penyelesaian secara fiqh yang mereka boleh memilih secara taklid yang sahih. Ya. Baik Ustaz, bila Ustaz sebut tadi tentang bagaimana orang yang sakit itu ada tata caranya, ada cara kaedah untuk dilakukan ibadat itu, terutamanya solat itu. Betul. Apakah itu rukhsah dan mungkin pembahagian dalam rukhsah itu sendiri? Silakan. Ya, rukhsah ini adalah satu hadiah daripada Allah Azza wa Jalla kerana dia bercanggah dengan undang-undang am. Undang-undang ni ada dua. Kita dalam civil pun ada undang-undang am, ada undang-undang khusus. Dia panggil undang-undang pengecualian. So rukhsah adalah disebabkan ada asbab, ada faktor-faktor yang mana menyebabkan hukum asal tak dapat dipraktikkan. Seperti sakit, seperti musafir, seperti haid, seperti nifas, seperti hilang akal dan seumpama dengan dia mengangkat hukum asal berpindah kepada hukum yang lebih ringan dalam tempoh yang tertentu kepada orang yang tertentu. So rukhsah ni adalah lesen kepada kita untuk melakukan satu perkara yang tak boleh dilakukan oleh orang lain. So rukhsah ada 4 bahagian. Rukhsah yang wajib dilaksanakan seperti terpaksa makan bangkai apabila kita nak mati. Rukhsah yang sunat bila kita bermusafir lebih daripada 3 marhalah, kita boleh buat jamak dan qasar. Kemudian rukhsah yang harus seperti rukhsah dalam perniagaan kita bai'u salam dan seumpama dengan dia, dan rukhsah yang makruh kalau kita melakukan perkara yang khilaf di antara ulama seperti melakukan qasar atau jamak bawah daripada 3 marhalah. 82 km dan seumpama dia. Jadi makruh tapi boleh buat. Jadi dalam perubatan ni kebanyakan rukhsah dia wajibah. Makna dia terpaksa ambil. Kalau tak ambil dia akan mati. Banyak kes di hospital. Kadang-kadang pasien dia tak faham. Dia semua tak apalah takdir Allah. Bila kakinya terpaksa. terus dia begitu. Itu kefahaman yang saya huraikan dalam buku saya. Kesalahan mizan. Mizan takdir dengan mizan al-akhdhu bil asbab. Jadi mereka serah semua pada Allah seolah Allah Ta'ala tak bagi kita langsung hak untuk berfikir. Jadi doktor menghadapi masalah sebab mereka tak izinkan potong kaki dan seumpama dengan dia. Sebab kalau potong kaki dapat selamatkan nyawa dia. Sebab undang-undang sebagai seorang doktor kena izin daripada permission itu adalah satu kewajipan. Memang begitu. Dia tidak boleh potong tanpa izin. Jadi menjadi masalah. Jadi sahabat-sahabat kita pegawai agama di sana menghadapi masalah untuk kaunseling pesakit-pesakit ini. Kenapa mereka tidak faham hakikat syariah sedemikian? Di dalam syariah kita ada kaedah irtiqa akhafid dararain. Kita melakukan yang rendah, lebih rendah dia punya kemudaratan dia. So ini dia panggil rukhsah yang menjadikan kelangsungan lestari syariah itu. Sebab syariah tidak berubah, yang berubah keadaan manusia. So bila keadaan manusia berubah daripada keadaan yang sihat, sakit, kita ada undang-undang yang khas kepada mereka. Sebab itu ulama banyak menulis. Di antaranya ulama Hanafi menulis khas satu buku Ahkamul Marda. Memfokuskan semua undang-undang pesakit saja. Jadi yang menjadikan kita syariah Islam adalah orang yang pertama menjadi kasih sayang kepada mereka yang sakit. Kita tidak menjadikan pesakit itu sebagai satu orang kata apa satu bahan yang merugikan masyarakat. Macam menyusahkan, menambahkan beban kepada masyarakat. Bahkan mereka adalah tempat barakat dan seumpama dengan itu dia sudut pandang Islam itu lain. Ya, dan kita sebab kita menjadikan semua keadaan itu baik. Sama ada bala ataupun nikmat adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nikmat bersyukur dan kalau kita bala kita bersabar. Sebab itu Nabi kata ajaban li amri mukmin. Heran sungguh orang mukmin. Semua keadaan dia baik-baik belaka. So kita sentiasa dipanggil apa? Orang kata apa kalau orang putih kata squeeze. Kita kena squeeze lemon tu dengan gula. Baru kita hidup tu seronok. Allahu Akbar. Lemon ni masam. Tak letak gula tak boleh. So syariah ni macam itulah. Dia akan mencantikkan keadaan.
Keadaan yang teruk kita elokkan supaya dia rasa dekat dengan Tuhan. Walaupun dia sakit teruk, walaupun dia kehilangan kaki, masih lagi boleh beribadat dalam keadaan duduk dan seumpama dengan dia. Kalaulah seorang pesakit yang sakit kronik seperti itu ataupun seorang doktor yang merawat beratus-ratus pesakit dalam sehari memikirkan perkara ini, subhanallah. Walillahi hukmun qabla huduth. Ya. Ini keadaannya. Sebelum berlaku kes, hukum Allah sudah ada. Sudah ada, Ustaz ya. Sebab itu kata Imam Syamil dalam risalah, ma min fi'lin illa walahu hukmullahi fi. Tak ada benda yang berlaku dalam kejadian kita, semuanya dah ada hukum Allah. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Orang yang tahu dengan belajar dia tahulah, siapa yang jahil lah. Jadi setiap benda ini Allah Taala telah cukupkan syariat untuk menjawab semua persoalan tibyanan likulli syai. Dan semuanya positif, Ustaz. Semuanya positif, kalau dalam bentuk yang nampak negatif adalah untuk menjaga kita daripada kerosakan.